Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Hari ini hari Sabtu 3 hari bulan 9. Okey, saya di projek lain. Sebelum ni saya tunjuk projek SPNB Rumah Mesra Rakyat. Okey, ini projek lain pula. Rumah ni dia bukan rumah, saya nak bagi tahu rumah ke kedai ke saya pun tak pasti. Sebab projek ni asalnya ditinggalkan, dapat duit kontraktor belah. Itulah orang kita kebanyakannya. Bagi harga murah. Lepas tu tengok bajet tak sempat nak siap, tak ada untung, belah macam tu je. Yang jadi mangsa owner rumah. Itu ialah. Okey, kalau yang asal dia memang dah ada point dia. Kini point ni. Ni point asal. Jadi untuk kontraktor kontraktor tak nak point asal dia ni sebab terlampau tinggi. Kalau anda tengok tinggi. Nak lay kabel jauh. Ke sini dia. Okey, yang ni point asal dia ni. Jadi point asal dia ni saya tak akan pakai. Untuk DB pun akan tukar balik, tak akan duduk sini. Saya pun tak tahu plan macam mana, perbincangan macam mana kontraktor ni. Cuma yang saya tahu projek ni terbengkalai daripada PKP. Dapat je duit, tak silap saya 90,000. Tak silap lah. Saya pun tak pasti, tak ingat lah. Kontraktor sebelum ni belah macam tu je lah. Cuma yang ni yang saya faham akan dinaikkan lagi. Cuma untuk tempat DB sini. Akan alih tempat DB sini. Meter akan berada belakang ni. Cuma saya kena ubah point. Saya tak nak hack daripada sini dah. Kita akan hack daripada lantai. Ambil daripada lantai, bawa naik ke DB. Jadi kalau siapa pernah tengok YouTube wiring di China, dia main daripada bawah. Cuma main daripada bawah ni satu je kena pesan, kena elak pendawaian kita berdekatan dengan air. Contohnya ada laluan air, pipe air tak boleh. Dia mesti kena jauh lah. Itu spek dia yang cara yang betul. Kalau kita lay kabel kita pakai pipe, tapi pipe kita tu sama dengan laluan air ataupun pipe air, tak boleh. Dia memang tak boleh. Saya nak kena bincang balik, tengok keadaan. Sebab kalau ikut daripada yang saya tahu, untuk atas ni dia akan naikkan lagi. Dia akan jadi 2 tingkat. Sini dia akan jadi lapang. Sini dia akan letak beam. Akan letak beam pula dah. Akan letak apa ni? Ada apa benda ni? Lupa dah. Slack. Dia akan pakai slack pula atas ni. Jadi untuk ruangan ni dia akan pakai slack. Yang pakai slack saya tak ada masalah sebab point lampu kita boleh lekat pada slack. Pipe apa semua. Cuma yang ni dia akan naik atas tinggi. Jadi tak sesuai. Kabel akan banyak pakai. Bila tinggi macam ni dia akan banyak pakai kabel. Saya nak buat kerja pun rumit, susah. Jadi cara dia, kalau yang saya bincang, kita akan hack daripada bawah. Kita akan hack daripada bawah ni. Kita akan pergi kepada point. Mana point? Kalau soket plug daripada sini, sini lah. Cuma saya kena bincang balik. Sebab bila wiring dia jalan pada lantai, safety dia kena lebih daripada wiring kita jalan pada dinding ni. Sini dia. Ini point asal. Point asal semua tak pakai dah. Kalau yang mana anda tengok hujung ni. Okey, daripada hujung ni dia tak pakai. Sebab dia akan jadi 2 tingkat. Rumah ni rumah kedai lah, lebih kurang rumah kedai. Dia akan jadi 2 tingkat. Bila 2 tingkat ni plan wiring dia akan berubah. Kalau anda nak tengok, anda boleh tengok daripada luar, dia ambil video daripada luar dia. Okay, tak adalah besar, dia kecil je. Cuma dia akan jadi 2 tingkat. Bawah ni dia akan dia akan letak slack, akan naik lagi 2 tingkat. Lepas tu akan naik tangga. Itu je lah yang saya tahu.
Yang saya tahu daripada kontraktor, nanti dia datang, dia akan bincang balik dengan saya macam mana plan, yang mana lebih sesuai, yang mana lebih selamat. Untuk spek wiring saya buat, sama je dengan rumah ke, earding di bawah 10 ohm, cuma pendawaian. Pendawaian biasanya kalau dengan kontraktor Pelita 7, dia akan pakai mega. Kebiasaan dia akan pakai mega. Melainkan rumah maik. Rumah maik ataupun rumah bantuan, dia akan pakai sirim. Itu kelebihan siapa yang ambil dia sebagai kontraktor untuk binaan. Saya bukan nak promote dia, tapi selama 2 tahun saya follow dia dan dia guna saya sebagai perkhidmatan elektrik, setakat ni sirim dengan mega je. Kalau rumah mega, kalau rumah bantuan dia pakai sirim. Itulah. Dia tak ada lagi nak pakai kabel Cina. Yang ni sama je lah. Saya kena tunggu dia macam mana bincang untuk wiring saya nak hack daripada bawah ataupun atas. Kalau bawah kabel memang bergulung-gulung lah pakai dia. Sebab dia tinggi. Sebab yang ni dia akan angkat lagi. Jadi itulah tuan-tuan. Projek baru saya. Rezeki. Dapat untung kecil. Alhamdulillah. Usaha lagi yang lain. Dapat untung besar. Kita buat cara betul. Ada yang tanya saya. Wiring kabel Cina boleh tahan ke tak? Saya tak pastilah tuan-tuan. Sebab saya. Dalam saya buat wiring ni. Baru sekali saya pakai kabel Cina. Itulah yang pertama, itulah yang last. Selepas daripada tu saya tak pakai dah. Sebab dia ada risiko dia. Kena faham, bila benda murah, dia ada risiko dia, ada juga kebaikan dia, ada juga kelemahan dia. Kalau kabel mahal, ada juga kelemahan dia, ada juga kelebihan dia. Mana kelemahan dia? Kelemahan dia harga je mahal. Itu kabel-kabel kualiti. Kelebihan dia boleh tahan, boleh bawa load yang tinggi, tahan panas. Banyaklah kelebihan. Sama je apa-apa benda atas muka bumi Allah ni. Kalau yang berkualiti, yang terbaik, insya-Allah jangka hayat dia panjang lah. Itu je lah. Sama je apa-apa bab pun. Cuma tengok pada bajet. WhatsApp saya tanya harga wiring, kos wiring berapa, tuan-tuan cerita bajet. Berapa tuan-tuan ada bajet? Janganlah bajet 1000 rumah, 1500 kaki. Bajet kos 5000. Rumah 1500 kaki, tak masuk akal. Boleh kalau saya nak buat, saya looping daripada ruang tamu sampai ke dapur. Saya buat direct macam tu. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk buat wiring, ada yang berminat untuk buat wiring melalui servis saya, tuan-tuan cerita dulu bajet berapa. Senang saya bagi tahu anggaran berapa wiring, macam mana, apa kualiti yang anda akan dapat. Senang. Kalau saya letak harga saya kira melalui harga saya, dia akan jadi mahal. Nak senang, tuan-tuan bagi tahu poin, lepas tu bagi tahu bajet. InsyaAllah saya boleh tolong. Itu je lah. Jadi saya nak tunggu kontraktor. Hari ni tukang dia tak datang. Lepas tu kita akan tengoklah hack macam mana. Beres. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah jam pukul 10. Saya tunggu kontraktor sampai ni. Jadi sambil-sambil tunggu tu saya tengoklah komen pada saya punya channel YouTube ni. Jadi ada seorang hamba Allah ni, dia bertanya pada saya, boleh ke main DB pakai saiz main switch 40A dan sub DB pakai 63A? Sebabnya penggunaan barangan di sub DB lebih besar atau banyak dari main DB. Okay, terima kasih. Sama-sama tuan-tuan. Okay. Jadi saya pun ucap balik terima kasih yang bertanya. Sepatutnya soalan ni tak boleh tanya saya sebenar, sebab saya bukannya pakar elektrik dan saya bukan profesional tuan-tuan. Kena ingat, untuk panduan pendawaian, kita mesti berpandukan ST ataupun buku domestik yang dibekalkan oleh ST lah, Suruhanjaya Tenaga. Tapi dah tuan-tuan tanya saya jawab mengikut pengalaman. Tapi kalau nak yang lebih arif, lebih betul, lebih tepat, mesti berpandukan buku ST. Apa-apa waimah dalam kehidupan kita, contoh dalam kehidupan kita ni, apa panduan kita? Al-Quran. Jadi kena pandukan Al-Quran lah. Kita tak faham Al-Quran, baru kita tanya alim ulama'. Jadi saya ni bukan alim ulama' lagi. Saya bukan orang alim dalam dunia elektrik, tak. Saya pun baru. Saya akui diri saya ni baru dalam dunia elektrik.
Cuma sedikit sebanyak apa yang saya kongsi itu mengikut pengalaman dan mengikut apa yang pernah terjadi semasa saya buat inspection. Sebab tu adik-adik yang baru kalau nak bergiat dalam dunia elektrik, nasihat saya banyakkan buat inspection. InsyaAllah banyak ilmu, banyak kelebihan dan banyak yang kita boleh belajar daripada inspection ni. Okey, soalan dia ni yang dia tanya, main switch nak pakai 40A untuk main DB, 63A untuk sub DB. Jawapan saya tak boleh. Saya pun dah jawab dalam komen, tak boleh. Main DB dia mesti kena lebih besar daripada sub DB. Apa-apa sekali mana pun, walaupun kita pakai 10 DB dalam rumah, main DB dia mesti kena lebih besar daripada yang lain. Maksud lebih besar ni saiz main switch. Kalau nak faham, pergi buka DB, tengok permulaan dia. Dia ada main switch ataupun MCB tupo, dia ada RCCB, lepas tu dia ada MCB. Tak kisahlah selepas daripada tu, tapi permulaan dia akan bermula dengan main switch. Urutan, ikutan, skematik yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga, dia main switch, RCCB dan MCB. Itu cara dia. Jadi kalau yang tanya saya ni, jawapan dia tak boleh. Sebab main switch ataupun main DB dia kawal keseluruhan. Kalau kita buat sub DB, main DB ni dia kawal juga untuk sub DB. Kena tahu. Sebab tu dipanggil main DB. Yang pertama dipanggil main DB sebabnya bekalan arus elektrik yang dibekalkan oleh apa ni? Oleh TMB, dia akan masuk melalui main switch dahulu. 240 tak kisahlah 240 ke 250 ke 415 ke, dia akan masuk melalui main switch. Main switch, main DB dia akan kawal semua sekali yang ada dalam rumah. Jadi bila dia kawal semua sekali termasuk dengan sub DB. Bila dia kawal sub DB, load yang berada di dapur, di bilik, semua main DB yang tanggung. Maksudnya pada main switch lah. Okey, soalan dia nak buat 63A tu lebih besar daripada main DB. Kalau penggunaan di dapur lebih banyak ataupun load lebih tinggi daripada ruang tamu ataupun tempat lain, nasihat saya dan ikut pada pengalaman saya, anda jadikan dua-dua tu jadi main DB. Senang. Macam mana nak jadikan dua-dua tu main DB? Kena buat dia independent. Independent ni dia ada banyak. Independent dia boleh jadikan sub DB, independent dia boleh jadikan main DB. Untuk jadikan ini independent, seperti mana yang ditanya oleh follower saya ni, ambil daripada main switch selepas. Macam mana nak tahu selepas? Contoh ni main switch. Incoming kabel submain daripada meter dia akan masuk daripada bawah. Daripada bawah-bawah lah. Kalau daripada atas lah. Tapi Malaysia ni ramai orang ambil daripada bawah. Okay, saya cerita daripada bawah. Okay, bila ambil daripada bawah, itu dipanggil sebelum main switch. Sebab kabel submain daripada meter masuk ke DB, dia akan masuk sebelum main switch. Itu sebelum. Okey, untuk sebelum, kalau ikut buku domestik piawaian 2016 ke 2015 ke ataupun 2008, hanya kabel submain daripada meter ke main DB sahaja yang boleh ada kabel. Kabel lain tak boleh. Jadi macam mana kita nak ambil? Ambil daripada selepas. Ambil daripada selepas maksudnya main switch tu atas. Ada terminal dia tu, ambil daripada atas. Selepas daripada main switch dan RCCB apa, semua dah boleh ambil. Jadikan dia independent. Itu maksud independent. Kalau sebelum, tuan-tuan jawab lah. Itu je lah. Saya tak berani nak ajar. Sebabnya, kalau ikut buku, kalau ikut daripada panduan buku, dia mesti sebelum. Jadi saya tak nak ajar yang tu. Yang tu, kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan tanggung lah. Sebab saya nak cerita ni daripada buku. Jadi ambil daripada selepas. Jadikan sub DB yang anda nak buat sebagai main DB juga. Bila nak jadikan ia main DB, saiz main switch yang berada pada main DB mesti sebiji sama dengan DB yang kita nak buat. Senang, itu je lah, mudah je. Tapi kalau tak ada ilmu, dia jadi susah. Sebab penggunaan memang saya pun tahu, penggunaan dia lebih banyak daripada dapur, daripada ruang tamu. Sebab tu balancing ni, cara kita nak lay kabel, cara kita nak buat pembahagian, kita kena pandai. Bukan main tarik kabel, okay, dah cukup. Sebab tu kena pandai, tak kisah rumah tu besar ataupun kecil. Bila kita nak jadikan dia 2 sub DB, nak jadikan dia 2 DB, jadi kita kena pandai pembahagian. Supaya apa ni,
Kalau untuk single phase tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan 3 phase, dia akan jadi unbalancing. Maksudnya tak balancing. Jadi macam tu je lah tuan-tuan. Saya nak terangkan panjang lebar ni tak boleh. Sebab saya buat video. Bukan saya buat live. Kalau buat live tak apa, senang. Jadi itulah. Saya harap sedikit sebanyak soalan yang ditanya ni terjawab lah. Jadi tuan-tuan boleh rujuk pada buku ST ataupun tanya yang lebih arif, yang lebih pakar dan yang lebih tahu benda ni. Saya jawab mengikut pengalaman. MainDB saiz untuk main switch tak boleh kecil daripada sub DB. Tak boleh. Sebab nama dah main. Bila main, dia mesti kena lebih besar daripada yang lain. Yang lain ni kecil. Kalau kita nak jadikan dia sama ataupun penggunaan kita tu lebih banyak daripada tempat lain, kita kena jadikan dia juga MainDB. Macam mana nak jadikan dia MainDB? Kena buat dia independent. Independent saya dah bagi tahu dah tadi. Jadi saya harap terjawablah soalan yang saya baca ni. Saya tak pernah buat macam ni tuan-tuan. Ini baru saya buat sambil-sambil saya tunggu kontraktor sampai. Jadi sedikit sebanyak saya berkongsilah apa yang saya tahu. Kalau salah, itulah kelemahan saya. Dan kalau betul, saya harap tuan-tuan pergi rujuk lagi dengan orang lain. Sekurang-kurangnya anda tak dapat satu ilmu, insya-Allah anda akan dapat lebih ilmu. Macam saya, kalau saya tak tahu apa, saya pergi tanya pada seseorang, saya tak terus pakai pada satu orang tu. Saya akan terus tanya pada orang lain supaya ilmu kita bertambah. Jadi itulah, kalau salah janganlah kecam tuan-tuan. Sebab kita bermula semua daripada bawah. Tak ada bermula terus jadi profesional. Jadi saya harap terjawablah. Apa-apa pun kena ingat MainDB dia kawal keseluruhan semua sekali. Sebab apa? Sebab daripada meter TMB dia pergi kepada MainDB dulu. Jadi saya harap membantu anda yang bertanya ni. Saya tak boleh bagi tahu nama dia. Bila dia tengok video saya ni, dia tahulah dia yang tanya. Jadi itu je lah. Beres.